Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, semua murid sihat? Waalaikumsalam. Sehat. Sihat, Bagaimana Alhamdulillah. sihat, cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar mengenai 4.2 iaitu sektor tenaga. Tapi sebelum tu, cikgu nak kita imbas kembali mengenai topik 4.1 iaitu topik mengenai kelestarian alam sekitar. Okey, murid-murid ingat tak apa tu kelestarian alam sekitar? Okey, kita pada sesi pembelajaran yang sebelum ini, kita telah belajar mengenai konsep teknologi hijau dan kepentingannya, iaitu salah satunya ialah mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Yang kedua, mengurangkan pengeluaran karbon. Yang ketiga, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Dan yang keempat, ia adalah untuk menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh yang baru. Selain itu juga pada sesi pembelajaran yang lepas, kita juga telah belajar mengenai cara untuk menghubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Iaitu negara kita telah memperkenalkan sebuah dasar, iaitu dasar teknologi hijau kebangsaan, yang mana antara terdapat 4 faktor penting yang berkaitan dengan teknologi hijau ni, iaitu tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial. Selain itu juga terdapat beberapa sektor penting dalam teknologi hijau, iaitu yang pertama, sektor pertama ni terdiri daripada hidroelektrik, solar dan angin. Okey, kita akan belajar mengenai sektor tenaga pada hari ini, iaitu 4.2 sektor tenaga. Selain itu juga terdapat sektor pertanian dan perhutanan. Yang ketiga, sektor pengangkutan. Yang keempat, sektor pengurusan sisa dan air sisa buangan. Yang kelima, sektor bangunan. Yang keenam, sektor perindustrian dan pembuatan, iaitu antara kesannya adalah kesan rumah hijau, jerebu hujan asid, dan sektor yang terakhir adalah sektor teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu singkatan dia adalah TMK. Okay, seterusnya kita akan mulakan sesi kita dengan puzzle. Murid-murid boleh buka link yang cikgu berikan mengenai puzzle. Cuba murid-murid lengkapkan puzzle tersebut dan cuba murid bagi maklum balas apa mengenai puzzle tersebut. Cuba murid buat sekarang dengan laptop ataupun telefon. Saya bagi masa dalam 3 minit. Okay, baik, cikgu. Baik, cikgu. Ya, cikgu. Ya, link pertama dalam ruangan chatting. Kalau murid kalau tengok berdasarkan ni. Cikgu berapa minit tadi? Cikgu beri masa? 3 minit. InsyaAllah Okay, baik, sempat. cikgu. Puzzle ni mudah je. Cikgu nak kamu cuba kenal pasti apa yang kamu boleh dapat daripada puzzle tersebut. Semua dah siap ke? Alhamdulillah, dah siap. Belum. Belum, okey. Boleh ambil masa lagi. Saya belum.
Okey, siapa dah siap? Sudah, cikgu. Okey, sudah semua dah siap ke? Okey. Apa yang kamu dapat daripada puzzle tersebut? Apa gambar yang kamu dapati daripada puzzle tersebut? Gambar, cikgu. Gambar apa? Gambar kincir angin, cikgu. Okey, okey. Ah. Jadi daripada kincir angin, sebenarnya kincir angin ni adalah salah satu sumber tenaga, iaitu dia berkait dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu dia terdapat dalam 4.2, iaitu sumber tenaga. Kincir angin adalah salah satu sumber tenaga angin. Ya. Sumber tenaga angin daripada kita menggunakan kincir angin. Maafkan saya. Okey. Baiklah, kita sambung kelas kita. Okey. Okey, jadi hari ini kita akan belajar 4.2, iaitu sektor tenaga. Dalam sektor tenaga ni kita akan bincangkan mengenai dua perkara penting, iaitu isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga, dan yang kedua kita akan belajar juga mengenai aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor tenaga. Okey. Sekejap maafkan saya. Okey. Sekarang kita akan buat aktiviti I see, I think dan I wonder. Okay. Cuba murid-murid semua tengok gambar ni. Kemudian berdasarkan gambar ni, I see, lihat gambar tersebut. Kemudian I think, fikir apa mengenai gambar tersebut. Dan kemudian I wonder. I wonder, cuba keluarkan soalan. Apa yang berkaitan dengan gambar tersebut? Yang gambar yang cikgu akan tunjukkan sekejap tadi. Okey. Okey, berdasarkan gambar tersebut, apa yang murid-murid dapat lihat? Pencemaran. Sekitar. Jadi berdasarkan Pencemaran air. pencemaran air. Okey, betul. Pembuangan sisa. Buangan sisa. Okey, berdasarkan ni, I think apa yang awak rasa berkaitan dengan maksud cikgu, apa punca dia? Bila awak fikir I think dan I wonder, apa punca kepada pencemaran ini berlaku? Apa yang awak dapat lihat? Kalau kita tengok, merujuk kepada latar belakang gambar itu, terdapat kilang. Betul tak? Betul. Okey, daripada Betul, kilang, cikgu. Cikgu. awak murid-murid rasa apa yang menjadi faktor kilang tu? Apa yang maksud cikgu, kilang tu mengeluarkan apa yang yang menyebabkan berlakunya pencemaran dalam sungai ini? Boleh tak Najat bagikan contoh, berikan contoh. Kilang tu membuang apa dalam sungai yang menyebabkan pencemaran kepada sungai? Berdasarkan gambar ni. Najat okey? Okey. Kilang mengeluarkan sisa toksik, cikgu. Okey, betul. Okey, jadi kalau kalau murid-murid tengok semua, kilang tersebut telah mengeluarkan cecair yang berwarna biru gelap tu ataupun hitam. Maknanya itu adalah sumber kimia, cecair kimia yang telah dibuang daripada kilang masuk ke dalam sungai dan menyebabkan berlakunya kerosakan sumber air yang menjadi punca air minuman kita semua. Okey. Selain itu juga terdapat gambar sampah sarap tersebut di tepi sungai. Itu menunjukkan bahawa tiada proses penyelenggaraan sampah yang betul. Maknanya manusia membuang sampah merata-rata menyebabkan berlakunya kerosakan terhadap air sungai. Di gambar seterusnya, cuba murid-murid tengok. Apakah gambar ini? Sebelah kanan tu adalah gambar mengenai pokok. Ya, betul. Pokok, cikgu. Apa berlaku terhadap pokok Pokok. tersebut? Apa berlaku terhadap pokok tersebut? Salah. Kering. Mati. Sebab kemarau. Kemarau. Kedua gambar ini menunjukkan ini adalah sebelum dan selepas. Contohnya, pokok ini adalah pokok yang segar apabila dia berjaya mendapat sumber cahaya yang mencukupi serta air hujan yang mencukupi. Tapi kalau ikut gambar sebelah kanan tu, dia menunjukkan
kesan daripada kerosakan yang dilakukan oleh manusia. Jadi ini adalah kesan yang diterima oleh pokok tersebut. Okay, gambar yang seterusnya. Ini adalah contoh adalah apa tu orang panggil? Penebangan pokok yang tidak, Penerbangan. penebangan hutan yang tidak apa tu panggil? Yang melampau. Maknanya tidak mendapat penebangan ini dilakukan secara berleluasa, tidak mendapat permit. Pembalap melakukan penebangan pokok secara meluas. Jadi kalau kita Pembalakan Cara haram. haram. pembalakan haram, betul. Jadi Pembalakan haram. kesan dari pembalakan haram ini, haiwan dan pokok, bukan, maksud cikgu, haiwan mengalami kekurangan tempat tinggal. Contohnya, kalau kita tengok Habitat. daripada, Habitat dia orang kan cikgu? Habitat dia orang. Habitat. ya betul, habitat haiwan terjejas. Contohnya kita tengok berdasarkan video baru-baru ni, beberapa orang mangsa telah digigit oleh harimau di Gua Musang, betul tak? Telah dibunuh. Ya betul, diterkam oleh harimau, betul tak? Yang viral baru-baru ni. Betul, cikgu. Itu adalah Betul cikgu. habitat mereka terganggu. Diganggu oleh pembalakan berleluasa. Ya betul. Pembalakan haram yang dilakukan oleh manusia. Okey, seterusnya. Okey, kita akan masuk pada tajuk hari ini. Maafkan cikgu, lambat. Okey, kita hari ini kita akan belajar mengenai isu sosio-saintifik. Okey, kadar pertambahan penduduk yang pesat menyebabkan berlakunya peningkatan dalam segala keperluan hidup. Maknanya bila manusia bertambah ramai, jadi keperluan manusia juga banyak. Contohnya bila manusia, bila suatu pekan dibuka, jadi manusia akan tinggal di situ. Jadi penerbangan akan berlaku secara berleluasa, menyebabkan di situ terdapat banyak permintaan. Sebab apa? Sebab manusia diduduk tempat itu, pergi menetap di tempat tersebut. Kemudian terpaksa kita mestilah bina sekolah, hospital. Jadi kadar pertambahan penduduk yang sesat ni menyumbang kepada peningkatan dalam keperluan hidup. Secara tak langsung, perkara ni memberikan kesan terhadap alam sekitar dan alam semula jadi, sehingga berlakunya pelbagai isu sosio-saintifik. Okay, and then kemudian isu sosio-saintifik ni adalah masalah terbuka, masalah semua orang yang merupakan isu social kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Maksudnya di sini adalah isu sosio-saintifik ni adalah isu semua orang, isu semua orang, dan ia merupakan isu yang sangat penting untuk pemahaman manusia, pentingnya kesedaran manusia mengenai isu ini sebab dia berkait dengan moral dan saintifik. Maknanya dia berkait dengan kita lah, moral kita sebagai seorang manusia. Okey, seterusnya. Okey, isu sosio-saintifik ni dia timbul disebabkan oleh aktiviti yang dilakukan oleh manusia dan kesan daripada aktiviti-aktiviti manusia tersebut menyebabkan berlakunya fenomena perubahan iklim akibat daripada pembebasan gas rumah hijau. Okay. Kesan daripada rumah hijau mengakibatkan kemarau, banjir, kilat, peningkatan suhu bumi, ribut taufan dan kemusnahan biodiversity. Okay. Contohnya, bila pembalakan berlaku secara tidak terkawal, kawasan air hujan tidak dapat ditampung, jadi menyebabkan kawasan yang rendah mudah mengalami banjir. Walaupun hujan tersebut hanya sekejap. Ia disebabkan, itu menyebabkan perubahan iklim. Itu adalah merupakan antara kesan-kesan tersebut. Dan kalau berkaitan dengan kesan pembebasan gas rumah hijau, apabila banyak rumah-rumah hijau dibina,
cahaya matahari membebaskan, boleh menyebabkan menipiskan ruang ozon. Jadi kesannya daripada kesan tersebut, bila ozon kita nipis, terdapatnya berlakunya kemarau, banjir kilat, peningkatan suhu bumi terutamanya, ribut taufan dan kemusnahan biodiversity. Sekejap murid. Okey, maafkan cikgu. Ini adalah contoh pada isu sosio-saintifik yang berkaitan dengan alam sekitar. Antara isu tersebut adalah pemanasan global, pencemaran udara, pembuangan sisa tidak terancang, pencemaran air dan juga penebangan hutan. Okay. Okey, selain itu juga, kita juga akan belajar mengenai isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Penggunaan tenaga, sumber tenaga, maafkan cikgu, penggunaan sumber tenaga tidak boleh baharu. Okay, contohnya petroleum, arang batu, gas asli meningkat. Keperluan manusia terhadap sumber tenaga yang tidak boleh baharu ni meningkat setiap tahun mengikut keperluan setiap negara. Jadi sebab keperluan itu meningkat, lama-lama bahan sumber tenaga tersebut akan habis. Disebabkan oleh sumber tenaga ini kita tidak dapat dijana. Sumber tenaga ini terhasil secara semula jadi. Jadi tidak mustahillah sumber bahan api fosil ni akan habis disebabkan oleh keperluan manusia yang meningkat setiap tahun. Okey, yang kedua, pembakaran sumber bahan api fosil yang menghasilkan gas rumah hijau seperti karbon dioksida yang banyak, dan hal ini menyebabkan berlakunya pemanasan global yang semakin kritikal. Okey, kita menggunakan apabila pembakaran sumber bahan api fosil tu terjadi, dia menghasilkan gas rumah hijau. Seperti yang cikgu maklum sebelum ni, gas rumah hijau menyebabkan berlakunya penipisan ozon. Jadi menyebabkan berlakunya fenomena seperti kemarau, banjir, dan ini menyebabkan terutamanya berlakunya pemanasan global. Jadi setiap hari suhu dunia semakin meningkat, menyebabkan kita merasa panas setiap hari. Yang ketiga, kesan pembakaran bahan api fosil juga menyumbang kepada perubahan iklim yang ekstrim sehingga menyebabkan berlakunya kemarau panjang dan pelbagai lagi bencana alam. Okey, disebabkan pembakaran bahan api fosil juga, kalau kita perasan, kalau murid-murid perasan, sekarang ni musim hujan tidak lagi menentu. Kita akan tiba-tiba banjir. Contohnya dulu, pada hujung tahun saja kita akan mengalami banjir. Tapi sekarang ni tidak. Kita akan contohnya, kalau pada bulan 6 juga tidak mustahil untuk banjir disebabkan oleh perubahan iklim. Cuaca dunia juga tidak menentu. Itu adalah antara kesan daripada pembakaran bahan api fosil. Okey, seterusnya. Okey, sumber tenaga. Okey, kita akan juga, ni adalah aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Seperti yang kita semua tahu, sektor tenaga ni, dia menitik beratkan beberapa perkara. Memandangkan sektor tenaga ni merupakan sektor yang paling utamalah dalam teknologi hijau. Okay, dua perkara yang kita titik beratkan dalam teknologi hijau bagi menangani isu sosio-saintifik berkaitan dengan sektor tenaga. Sektor tenaga ni, cara tenaga tu dijana atau dibekalkan. Yang kedua, kecekapan penggunaan dan agihan tenaga yang dihasilkan. Maksud cikgu ialah, sektor tenaga ni, sebab kita tidak boleh, contohnya, sumber bahan api. Okey, kita akan belajar topik yang seterusnya, iaitu aplikasi teknologi hijau
dalam menangani isu sosio-saintifik sektor tenaga. Seperti yang kita semua tahu, sektor tenaga ni menitik beratkan beberapa perkara. Memandangkan sektor ini merupakan sektor yang paling utama dalam teknologi hijau. Okey, dua perkara yang dititik beratkan dalam teknologi hijau bagi menangani isu sosio-saintifik yang berkaitan dengan sektor tenaga ialah satu, cara tenaga itu dijanakan atau dibekalkan. Yang kedua, kecekapan, penggunaan dan agihan tenaga yang dihasilkan. Okey. Selain itu juga, berdasarkan teknologi hijau ini, dengan memperkasakan penggunaan tenaga boleh baru ni, kita dapat mengurangkan kandungan gas karbon dioksida di dalam udara. Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kesan rumah hijau dan perubahan iklim yang membawa kepada masalah-masalah yang dibincangkan. Selain daripada itu, penggunaan tenaga boleh baru ni juga iaitu kempen amalan kecekapan tenaga secara holistik yang turut disarankan dalam pelaksanaan teknologi hijau sedikit sebanyak telah memberikan kesedaran kepada pengeluar barang elektrik supaya menghasilkan peralatan yang cekap penggunaan tenaganya. Seperti kan tadi kan ada dasar tenaga, dasar yang dikeluarkan oleh negara, dasar teknologi hijau yang mana itu juga telah menyebabkan para pengeluar barang elektrik telah memberi kesedaran kepada pengeluar barang elektrik supaya menghasilkan barang elektrik yang cekap penggunaan tenaganya, yang tidak membazirkan tenaga. Selain itu juga, pengguna disaran supaya berjimat cermat dalam penggunaan tenaga elektrik. Okey, antara caranya ialah seperti menutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, menetapkan suhu penyaman udara dan pejabat pada 24 darjah Celsius hingga 25 darjah Celsius serta menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga. Okey, ini adalah contoh sektor tenaga. Kita ada 4 sektor tenaga baharu yang mana sektor tenaga ini boleh dijana. Yang kita telah pelajari tadi, sektor sumber tenaga fosil. Sumber tenaga fosil ni dia berlaku secara semula jadi. Jadi dia tidak dapat dihasilkan secara berseterusan. Apabila sektor sumber tenaga fosil itu habis, maknanya tak adalah sumber itu. Itu maksudnya. Jadi sektor tenaga yang 4 ni dia dapat dijana. Sebab tu dia merupakan diklasifikasikan sebagai sumber tenaga baharu. Iaitu sumber tenaga hidro, sumber tenaga angin, sumber tenaga solar dan sumber tenaga geotermal. Sumber tenaga hidro ni merupakan sumber tenaga yang baharu, okey, antara sumber tenaga dunia lah untuk penjanaan tenaga elektrik. Malaysia kita banyak empangan. Sumber tenaga hidro ni dijana melalui empangan. Kita bina empangan dan melalui empangan itu tenaga dapat dijana dan disalurkan kepada penduduk. Sumber tenaga tu dapat disalurkan kepada penduduk. Contohnya adalah empangan Kenyir. Empangan Kenyir merupakan salah satu empangan yang sumber pusat penjana tenaga yang terbesar di Semenanjung. Empangan Kenyir. Sumber tenaga angin ni merupakan, dia boleh menggantikan sumber tenaga fosil. Tapi Malaysia tidak menggunakan sumber tenaga angin ni sebagai sumber tenaga penjana sumber tenaga utama kita sebab dia tidak sesuai dengan musim kita, sebab kita ada musim monsun. Walaupun kita mempunyai angin yang kuat, tetapi keadaan cuaca yang tidak menentu sebenarnya. Sumber tenaga angin banyak di negara barat kalau tak silap. Okey. Kemudian sumber tenaga solar. Okey, sumber tenaga solar ni juga merupakan sumber tenaga yang berpotensi lah untuk digunakan di Malaysia. Sebab Malaysia ni kita tropical.
Jadi kita menerima sumber cahaya matahari yang mencukupi sepanjang tahun. Kita hanya mempunyai 2 musim, iaitu musim hujan dan musim panas. Jadi kita mendapat kita mendapat sumber cahaya matahari itu berterusan sepanjang tahun. Jadi sumber tenaga solar adalah yang antara kerajaan akan bina secara besar-besaran. Dan yang terakhir adalah sumber tenaga geotermal. Okey, geotermal ni juga menjadi tenaga alternatif untuk seluruh dunia bagi menggantikan penggunaan bahan sumber tenaga fosil. Namun faktor geografi yang geografi yang sesuai lah menjadi keutamaan sumber tenaga ni. Dia hanya sesuai untuk sesetengah negara sahaja. Okey, kita sambung di Google. Di situ kita boleh, cikgu nak minta murid-murid semua cuba isi maklumat berdasarkan apa yang kita telah pelajari tadi di Google. Boleh ke murid-murid? Boleh cikgu. Boleh. Okey, mari kita buat bersama-sama. Yang ni adalah merupakan sumber tenaga yang ada empangan tu merupakan sumber tenaga hidro. Air. Hidro. Okey. Ya. Yang kedua ni adalah merupakan sumber tenaga solar. Cuba berikan apa bagi murid-murid rasa apa kelebihan menggunakan tenaga solar? Sumber tenaga solar. Jimatkan bil elektrik, cikgu. Selain daripada itu, Dapat menjimatkan tenaga. okey, sumber tenaga solar ni kalau di Malaysia macam yang Najat cakap dapat jimat bil elektrik. Selain itu juga ia merupakan sumber tenaga yang boleh dijana. Sebab dia dijana secara semula jadi. Dia tidak akan habis. Dia tak pernah habis. Ya, Betul, betul. cikgu. Dia tidak akan pernah habis selagi matahari itu ada. Maknanya sumber kita tu akan sentiasa ada. Itu adalah kelebihan sumber tenaga solar. Berbeza dengan sumber tenaga hidro. Sumber tenaga hidro ni, kalau air dalam sungai itu kering disebabkan kemarau, jadi sumber tenaga hidro tidak dapat dijana. Jadi sebab itu sumber alternatif kita adalah sumber tenaga solar selain daripada sumber tenaga hidro. Manakala sumber tenaga angin dia merupakan limited. Macam ni. Sumber tenaga angin ni dia banyak digunakan. Terhad. Ya betul. Negara barat sebab ia memerlukan kelajuan angin yang tertentu supaya dapat memusingkan bilah-bilah kincir angin tu. Tapi sumber tenaga angin ni asalkan angin tu ada sebenarnya dia dapat dijana. Tetapi dia bergantung kepada kelajuan tertentu untuk memusingkan kincir angin, seterusnya menjana sumber tenaga lah bagi penduduk-penduduk. Yang ni adalah sumber tenaga geotermal. 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 Ya, geotermal ni dia menggunakan dia bergantung kepada keadaan geografi. Okeylah murid-murid, kita akan bersambung pada kuis. Okey, soalan 1. Yang manakah bukan berkaitan dengan isu sosio-saintifik? Okey, ini adalah jawapan dia adalah multiple choice. Maknanya jawapan dia lebih daripada satu. Jawapan yang pertama ialah masalah terbuka yang merupakan isu kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains. Yang kedua ialah masalah tertutup yang merupakan isu kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sejarah. Yang ketiga, menekankan aplikasi moral kepada situasi dunia sebenar. Yang keempat, menekankan aplikasi saintifik kepada situasi dunia sebenar.
Yang mana murid rasa yang manakah bukan berkaitan dengan isu sosio-saintifik? Bukan. Ialah masa tertutup. Dah Okey. tertutup. Yang nombor 2. Ya, betul. Okey, soalan yang kedua. Antara yang berikut, yang manakah bukan isu sosio-saintifik dunia? Yang pertama, pemanasan global. Yang kedua, penebangan hutan. Yang ketiga, pencemaran udara. Yang keempat, penggunaan tenaga baharu. Yang keempat, Tenaga penggunaan Tenaga tenaga baru. baru. tenaga baru. Ya, betul. Yang Itu adalah keempat. jawapan betul. Okey, kalau tengok soalan yang ketiga, mengapakah isu saintifik timbul? Okey, jawapan yang pertama disebabkan oleh keadaan geografi. Yang kedua disebabkan oleh aktiviti manusia. Yang ketiga disebabkan oleh Tuhan. Yang keempat disebabkan oleh alam semula jadi. Yang mana Disebabkan oleh aktiviti manusia. Aktiviti manusia. Okey, betul. Okey. Disebabkan oleh aktiviti manusia. Manusia. Okay, yang keempat, yang manakah bukan kesan isu sosio-saintifik? Perubahan masa. Perubahan Hmm. masa. Betul, tidak pernah berlaku perubahan masa. Masa soalan yang kelima, yang manakah bukan contoh tenaga yang tidak boleh diperbaharui? Barang batu. Barang batu. Okey, Batu. solar. Bukan, Solar. bukan. Ah. Okey, faham. Bukan. Okey, cikgu. Alah, sebanyak ala batuk daripada. Sorry. Tandakan dua perkara yang boleh dititik. Tandakan dua perkara yang dititik beratkan dalam teknologi hijau bagi sektor tenaga. Dua perkara. Yang mula-mula. Ya. Cara tenaga dibekalkan Cara dan tenaga ditandakan. dibekalkan dan dijanakan. Hmm. Kecukupan penggunaan dan agihan tenaga dihasilkan. Betul. Okey, soalan seterusnya. Antara yang berikut, yang manakah bukan contoh tenaga yang boleh diperbaharui? Bukan contoh tenaga. Tenaga angin. Tenaga dari bahan fosil. Tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Maknanya dia tidak boleh dijana. Ha, betul. Dia tidak boleh, bukan. Maknanya dia adalah terhasil daripada aktiviti semula jadi. Dia berlaku disebabkan, contoh macam petroleum, dia berlaku secara semula jadi akibat daripada geografi keadaan bumi. Hmm. Yang manakah, okay, soalan yang ke-8, yang manakah adalah satu contoh gas rumah hijau? Hmm. Apa? Tidak. Karbon dioksida, betul. Okey. Yang manakah, okey, soalan yang ke-9, yang manakah sumber tenaga baharu yang kebanyakan negara menggunakannya dalam menjana tenaga elektrik? Solar. 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 Tenaga solar. Tenaga hidro. Sebab tenaga hidro, Oh. tenaga kalau negara barat ada setengah macam negara yang mengalami musim sejuk yang sepanjang tahun tu, dia tidak dapat menjana tenaga solar. Jadi tenaga hidro lagi tepat berbanding tenaga solar. Okey, soalan.
Antara yang berikut, yang manakah bukan isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga? Bukan isu sosio-saintifik. Pengembangan. Penggunaan sumber tenaga. Okay, betul. Kurang saya menjawab, sorry. Cikgu pun ni. Pengurasan. Pengurangan gas rumah hijau. Pengurangan gas rumah hijau. Okay. Cikgu rasa sampai sahaja kelas kita pada hari ini. Okay.